كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab solat, solat berjemaah. Hadis ke-77. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سليمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدوا أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سليمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. باب فضل كثرة الخطأ إلى المسجid. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata bahawa tanah di sekitar masjid kosong, maka Banu Salimah yang merupakan satu kabilah di Madinah yang tinggal jauh dari masjid mahu berpindah hampir dengan masjid. Berita tersebut telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda kepada mereka, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita bahawa kamu ingin berpindah berhampiran masjid. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, kami inginkan yang demikian. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah di perkampungan kamu. Langkah-langkah kamu sehingga sampai ke masjid akan ditulis. Tetaplah di kampung kamu, langkah-langkah kamu sehingga sampai ke masjid akan ditulis. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi SAW. Hadis di bawah tajuk solat, solat berjemaah. Hadis ke-77 yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni kita dah cerita banyak kali, nama berulang-ulang. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang Madinah, maksudnya orang Ansar. Jabir bin Abdullah dia meluk Islam ketika mana masih kecil, ikut ayah dia Abdullah bin Amr yang pergi ke Mekah mengikuti perjanjian Aqabah yang kedua.
Jadi dia Islam masa tu masih dia kecil. Jabir bin Abdullah dia lahir 16 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam umur belasan tahun dia dah masuk Islam. Kemudian Nabi berhijrah, dia ada kat Madinah, dan dia ni yang kita ceritakan dia tak dapat pergi masa perang Uhud sebab kena jaga adik-beradik dia 9 orang perempuan. Ayah dia pesan. Kemudian adalah beberapa sebut mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok kurma, mukjizat Nabi. Apa yang menarik tentang Jabir? Ada satu kisah lagi ketika mana berlakunya peperangan Khandaq, peperangan Parit. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah ngurik parit dengan para sahabat. Suasana pun agak susah pada ketika itu. Maka makanan kurang. Jabir ni dia masak. Dia balik rumah, potong seekor kambing, kemudian uli tepung, buat gandum, masak. Kemudian tapi tak banyak lah. Kemudian dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dipanggil Nabi datang. Diharap Nabi je lah, sahabat lain tak ikut. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil semua sahabat. Disebutkan dalam riwayat 1000 orang lebih yang ikut datang rumah. Seekor kambing makan 1000 orang kan. Dengan tepung yang dia buat gandum sikit lah, uri tepung buat roti gitu. Jabir kelang kabut. Tapi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua masuk tu, semua makan, keluar aja semua masih kekal seperti sedia ada. Terlebih Jabir sahabat Nabi. Dia meriwayatkan hadis, ulama hadis kata 1540 hadis, antara 7 orang yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Jabir. Dalam hadis ini Jabir dia menceritakan bahawa qalatil biqa haulal masjid. Dekat Masjid Nabawi kat Madinah ni ada ruang-ruang kosong. Maksudnya kita lah macam Masjid Nabi ada ruang kosong yang mana boleh lah nak buat penempatan. Maksudnya kalau orang nak datang boleh nak buat tempat tinggal. Jadi fa'arada Banu Salimah, maka satu Banu Salimah ni salah satu kabilah lah, nama dia Banu Salimah ni, dia nampak ada tempat kosong dekat dengan Masjid Nabi tu. Maka dia fikir kalau pindah dekat situ bagus juga sebab dia ni duduk jauh daripada masjid. Dia kata fa'aradu Banu Salimah ayyan taqilu ila qarbil masjid fa balagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita yang kata Bani Salimah ni nak pindah dekat masjid ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Faqala lahum innahu balaghani annakum turidu an tantaqilu qurbal masjid. Kata Nabi, aku telah sampai kepada aku berita bahawa kamu wahai Bani Salimah nak pindah dekat dengan masjid Nabi. Kemudian kata Bani Salimah tu, dia kata, betul, na'am ya Rasulullah, qad aradana zalik. Memang kami berhajatlah, sedang nak duduk dekatlah dengan masjid ni. Senang pergi kuliah-kuliah agama kan, senang solat berjemaah, begitulah kata Bani Salimah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Salimah, diarukum tuktab atharukum, diarukum tuktab atharukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bani Salimah, kamu duduk je lah walaupun jauh sikit. Dia kata, duduk dekat rumah kamu yang jauh sikit tu pun tak apa. Dia kata tuktab atharukum. Dia kata bahawa kalau kamu duduk jauh tu dekat perkampungan kamu itu, maka ditulis bagi kamu pahala setiap langkah kamu datang ke masjid. Nabi ulang perkataan itu dua kali. Dia rokum tuktab atharukum. Tetaplah di perkampungan kamu langkah-langkah kamu sehingga sampai ke masjid akan ditulis. Hadis Muslim. Jadi tajuk ni tajuk solat berjemaah, memberi faham kepada kita kalau kita ni rumah jauh dengan masjid dengan surau pun tak apa. Kalau kita datang susah sikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada kelebihan yang tak dapat bagi orang yang duduk dekat dengan masjid. Jadi setiap langkah itu akan diberi ganjaran yang banyak. Dia kata, pernah satu ketika kita sini lah, kita datang masjid, tak ada pun jalan kaki, mungkin dekat jauh sikit, tak larat ujung jalan tu berpeluh kan, jauh. Pernah satu ketika Jabir ni dia pergi perang.
dekat sebelah saya tak ingat sebelah Iraq sana, sebelah mana ni, lepas Nabi SAW wafat lah. Dia pergi perang, ada kenderaan, tapi Jabir ni dengan para sahabat, dia tak naik kenderaan dia jalan kaki. Kemudian sahabat lain tengok, kita nak pergi perang ni, naiklah kenderaan, kenapa nak jalan kaki pula, kata. Kemudian mereka pun tanya Jabir, apa? Betul Jabir, dia kata Nabi SAW sebut kalau kamu jalan kaki lebih banyak pahala dia, sebab khutbah tu setiap langkah tadi ganjaran. Jadi para sahabat berkata gitu, para tabi'in dengar Jabir cakap itu, jadi ramai dalam kalangan yang nak pergi perang tu turun daripada kenderaan, tuntun kenderaan tu bawa jalan kaki sebab nak ambil pahala yang banyak. Cuma kita ni datang ke Masjid Serau, janganlah besok pagi-pagi semua tolak basikal, tolak kereta kan. Datang ke masjid, jangan buat macam tu, nampak pelik pula kan. Tapi nak ceritanya berlaku zaman para sahabat ni, dia nak ambil pahala tu, dia buat macam tu. Sesekali boleh kot kita buat program nanti. Kita buat program nama dia tuntun kenderaan ke surau. Jadi pagi-pagi semua tolak jalan kaki, naik motor, naik kereta, tak larat dah tolak kan. Melampau pula, dapat pahala lebih. Ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bila kita faham baca hadis ni, benda-benda yang boleh kita amalkan, dan kita tahu kelebihan ganjaran walaupun susah jauh untuk datang ke masjid. Wallahu alam. Kita kita faham amal dan sampaikan. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.